Dua berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Hak ni semua orang tahu. Cuba tengok. Disunatkan kepada orang yang qada hajat supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Kita ambil peduli tak benda ni? Tak ambil peduli ya? Ada orang, alhamdulillah lah, Tuhan bagi hidayah, dia buat. Ada orang daripada kecil, dah duduk sekolah agama, cikgu duk tegur lah apalah, daripada kecil masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Siapa yang buat benda tu? Nabi SAW. Ada orang benda-benda remeh ni dia rasa tak ada apa ustaz, sihat macam biasa, tak pernah kira masuk tak kaki apa ke keluar kaki apa, tak pernah kira. Hidup saya macam orang lain juga, kerja pun elok apa semua. Ustaz Murtada ahlan sahlan. Dia kata tak ada apa pun, dia berasa, dia tak kata kat orang, tapi bila mengaji bab ni sebut kata langkah kaki kiri masuk tandas, keluar kaki kanan, dia duk kata tak ada apa, okey, hidup nampak macam berkat ya. Sebenarnya tidak. Memanglah hidup dia yang lain Allah redha sebagainya, tetapi untuk mendapatkan kedudukan seperti sahabat sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat ni kalau tengok Nabi pakai selipar sekian, dia pun pakai selipar sekian. Orang tanya, wah Ibnu Umar, Rasulullah dah lama wafat, selipar jenis ni orang tak pakai dah, selipar kulit ada bulu sikit ni. Ibnu Umar kata, inni ra'aitu, kerana sesungguhnya aku melihat Rasulullah memakainya, sebab tu aku memakai selipar jenis ni. Kalau kita kata Adidas lah, maka dia tak ambil naik ke, dia tak pakai selipar apa macam-macam jenis yang lain lah, dia duk pakai Adidas tu lah. Bila orang tanya ustaz ni, Adidas ni lama dah orang tak pakai, dia kata sebab Nabi pakai hak ni. Benda tu ibadah ke tak? Ada hukum asal dia ibadah ke benda harus? Tidak pakai selipar, pakai semua ni benda harus. Tak salah pun, tapi sahabat nak ajak, kenapa kami dimuliakan oleh Allah? Kerana kami ikut setiap inci yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lari sikit pun. Labak makan, ikutlah kita duduk Malaysia makan nasi cakotiau, mana ada zaman Nabi ke apa. Tapi Anas ibn Malik, bila dia ikut Nabi, dia tengok Nabi bila makan, antara makanan yang paling Nabi suka, ada kuah ni, Nabi suka makan dengan ad-dubak. Dubak ni labu manis. Bila Anas ibn Malik, Nabi dapat jamuan undangan untuk makan, dia ikut, dia duduk tengok Nabi sampai satu hari tu labu tu dah tak ada dah kat atas, Nabi gagau dengan jari dia, Nabi duduk gagau. Oh, jumpa satu, Nabi pengkai, Nabi makan. Kata Sayyidina Anas, semenjak hari itu aku juga menyukai labu kerana Nabi menyukainya. Dia main tang ni direct, automatically. Punya jujur dan benarnya cinta para sahabat kepada Nabi SAW. Apa hak Nabi pakai, dia seronok. Apa hak Nabi makan, dia suka. Apa hak Nabi selipar Nabi pakai, hak tu juga selipar yang dia pakai, dan begitulah yang lain-lain. No? Kalau ada masuk tandas kaki kiri keluar kaki kanan, lagi-lagi lah sahabat tak tinggal. Kita sudut kecil tu kita buat tak heran, kita tak tahu bahawa yang kadang-kala bahawasanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sudut yang kecil itulah membuatkan Allah SWT memilih kita lagi akan datang untuk diberikan hidayah. Hak tu banyak yang sahabat dapat. 53 tahun dah hidup, kita tak pernah heran dengan masuk tandas kaki apa keluar kaki apa. Rugi pahala sunnah 50 tahun, 53 tahun. Rugi pahala 38 tahun, tak pernah nak masuk kaki kiri, tak pernah heran. 38 tahun punya pahala, punya duk rugi. Subhanallah. Banyak mana tu? Umur 70 dah tak pernah pun ambil tahu benda tu. Jadi benda ni selain daripada beroleh pahala, kan, bila kita buat, kita secara peribadi akan dapat rasa kenapa para sahabat takkan tinggal. Kalau Nabi berjalan 20 langkah, sahabat akan berjalan 20 langkah.
dia tak kurang satu dan dia tak tambah satu. Pasal apa sahabat buat? Ketika kita mengamalkan sunnah, tak lari daripada apa Nabi buat, waktu tu Allah memberikan jawapan khusus kepada kita. Sebab tu orang kalau dia amal sunnah, betul-betul dia amal sunnah semua ni, apa hak dia dengar Nabi buat, memang dia takkan berundur walaupun selangkah, ataupun takkan lebih walaupun selangkah. Pakat-pakat buat. Yang ni benda hak Nabi ajak. Masuk ke tempat tak elok ni kaki kiri, nak keluar Nabi ajak kaki kanan. Ini kerana itulah yang lebih layak untuk tempat-tempat kotor dan najis. Dan jangan ia membawa perkataan yang menyebut nama Allah dan juga namanya yang lain. Baju ada nama Allah, haramlah hukum dia buat masuk. Cincin ada nama Allah, haram hukumnya buat masuk dalam tandas. Bilik ayak tak apa noh. Bilik ayak tak apa, tandas ni hak tempat berak, tempat kencing ni. Kalau dalam bilik ayak, solat pun boleh. Kan? Solat pun hukum dia haruslah, bukan sunat. No? Jadi kalau elok lah ambil kataan kita mengaji, kena ambil elok tempat yang harus untuk solat yang sah. Kalau solat sah, bilik ayak. Tempat yang tidak digunakan untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Sekali kira tandas. Ya. Bilik ayak yang sekali dengan tandas, yang tu tak boleh bismillah. Waktu kita ambil wuduk kan kita nak sebut bismillah. Waktu nak basuh kedua pergelangan tangan kan, kita nak sebut dengan nama Allah, bismillah. Kalau bilik ayak tu sekali dengan tandas, tak boleh, dikira tandas. Kalau bilik ayak tu sekali dengan tandas, dia kira tandas, maka perkataan yang ada Allah tak boleh masuk. Kat jam ke, kat cincin. Lah ni orang buat cincin, hak macam cincin khatam Nabi tu, Muhammad, Rasul, Allah. Cincin Nabi bulat, ada 3 kataan. Muhammad paling bawah, Rasul tengah, Allah di atas. Nabi guna untuk cok. Cincin tu lepas Nabi wafat, Abu Bakar ambil radhiyallahu an. Kemudian lepas Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ambil. Kemudian selepas Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Uthman ambil. Dia pula guna cincin Rasulullah tu yang untuk khatam tu. Kemudian hilang pada zaman Sayyidina Uthman, jatuh dalam telaga. Sampai hari ni hilang. Cumanya cincin tu dia tulis 3 perkataan, Muhammad, Rasul, Allah. Muhammadur Rasulullah. Cincin tu tiap-tiap kali Nabi nak masuk tandas, Nabi akan buang. Nabi akan buka. Nabi tanggal, kemudian Nabi masuk. Kita buat apa nama ni, screen apa wallpaper kan, ada tulis kataan Quran. Kemudian waktu kita nak masuk tandas macam mana? Tutup ni macam dia hitam macam ni. Tak apa. Kita install Quran dalam ni. Yang tulisan dengan suara pun ada juga. Apa hukum dia? Waktu kita tutup tak ada apa, tak apa. Kan? Tapi waktu buang ayat besar tu janganlah buka Quran. Haram lah. Azan. Sebab tu jangan ringtone-kan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat perkataan-perkataan yang ada Allah. Kan? Sebab sebahagian majlis fatwa ulama, antaranya Saudi, Syria, majlis ulama India, memfatwakan bahawa haram meringtone-kan ayat-ayat Al-Quran ataupun perkataan yang ada ni lah. Sebab antara sebabnya ialah kadang-kala ayat tu dibaca tak habis. Kan? Wailul lil musallin. Takut tu lah kita pun jawab. Celakalah bagi orang yang solat. Assalamualaikum. Hak jawab tu pula tak semayang. Wailul lil musallin lah. Ayat tu tak habis. Tu la ilaha. Assalamualaikum. Tiada Tuhan. Maka hukum dia haram menjadikan ayat Quran sebagai ringtone. Dan yang keduanya, bila kita ringtone-kan ayat Quran ataupun benda yang ada perkataan Allah apa semua ni, masuk tandas kan. Jadi di situ kita buat sesuatu yang boleh mengundang kepada hukum haram. Ya.
Hmm. Jika mandi berkemungkinan kita akan buang air kecil. Betul je tak? Kalau memang adat kita buang air kecil, tiap-tiap mandi dia jadi tandas. Kan? Benda tu boleh ayak, tapi tiap-tiap kali mandi memang dia seronok kencing tang tu. Sebab ada shower. Kan kencing, macam buat je Ustaz Anas. Duk angguk pula. Okay. Contoh soalan noh. Okey. Orang lain lah tu. Okey.